Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk keperluan pengendali makanan dan kaitannya dengan kawaid fiqh. Kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nurul Shazlin, Nurin Najwa Munirah, Rina Dira dan Adli Nadia. Pengenalan. Definisi kaedah fiqh dari sudut bahasa, asas dan ia merupakan asas sesuatu dan asalnya. Hal ini sama ada ia berbentuk hissi atau dapat dilihat oleh panca indera seperti asas rumah maknawi atau tidak dapat dilihat seperti asas agama. Pengertian yang kedua, pengertian dari usul fiqh. Hukum kuli atau bersifat umum yang dipraktikkan di atas semua hukum juz'i atau terperinci untuk mengetahui hukum daripadanya. Sebagai contoh, al-amar ataupun suruhan asasnya membawa pengertian wajib. Firman Allah SWT, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah, iaitu, dan keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Definisi keselamatan makanan dan pengendalian makanan. Definisi keselamatan makanan bermaksud makanan itu bersih daripada kuman yang berbahaya, racun, toksik dan bersih daripada najis dan bahan buangan yang lain. Makanan yang tidak bersih boleh mengandungi bahan-bahan yang berbahaya atau bakteria yang boleh menyebabkan penyakit bawaan. Makanan seperti tifat, taun, keracunan makanan, hepatitis A dan lain-lain lagi. Peraturan makanan 2009, Akta Makanan 1983, Akta _281, pengendalian makanan termasuklah mana-mana orang yang terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan, menyentuh makanan atau permukaan yang menyentuh makanan dan mengendalikan makanan yang dibungkus atau tidak dibungkus, atau perkakasan dalam mana-mana premis makanan. Antara contoh premis makanan tersebut ialah restoran, kilang, kafe dan dewan makan asrama. Tugas dan tanggungjawab pengendali makanan, ia perlulah latihan. Sebelum mengendalikan apa-apa jenis makanan di premis makanan, Seseorang makanan hendaklah menjalani latihan pengendali makanan dan mendapat sijil latihan pengendalian makanan daripada institusi yang ditentukan oleh pengarah kesihatan makanan. Pemeriksaan kesihatan pengendalian makanan juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan dan mendapatkan vaksin daripada pengamal perubatan, berdaftar sebelum dibenarkan mengenali makanan di premis makanan. Yang ketiga, pakaian. Pengendali makanan juga perlu memastikan pakaian yang dipakai semasa mengendalikan makanan hendaklah bersih, sesuai dan wajar serta tidak menyumbang kepada apa-apa pencemaran makanan. Yang keempat, mengenali makanan, perkakas dan sebagainya. Pengendali makanan hendaklah memastikan pengendalian makanan dan penggunaan perkakasan makanan dan bekas makanan dikendalikan dengan bersih dan selamat. Pastikan makanan tidak diletakkan merata-rata lalu bersentuh dengan apa-apa benda atau bahan yang boleh mencemarkan makanan. Yang kelima, penyediaan, pembungkusan dan penghidangkan makanan. Pengendali makanan yang menyediakan, membungkus atau menghidangkan makanan untuk dijual hendaklah sentiasa memastikan penyediaan, pembungkusan ataupun penghidangan makanan adalah bebas daripada apa-apa pencemaran. Yang keenam, penyimpanan, pendedahan atau pembayaran makanan untuk jualan. Pengendali makanan hendaklah tidak menyimpan, mendedahkan atau mempamerkan mana-mana makanan yang siap dimasak dan siap dimakan untuk dijual dalam mana-mana premis makanan, melainkan jika makanan itu terlindung secukupnya daripada pencemaran oleh sesiapa yang bersentuhan dengan makanan itu atau lain-lain punca pencemaran. Seterusnya, keperluan pengendali makanan, etika pemakaian pengendali makanan. Perspektif kebersihan etika pemakaian, orang yang mengendali makanan memainkan peranan yang sangat penting untuk melindungi makanan daripada pencemaran semasa dan selepas penyediaan makanan. Pakaian yang wajib dipakai oleh pengendali makanan adalah pakaian seragam, pakaian harian, apron, penutup kepala, kasut bot dan sarung tangan. Yang pertama,
pakaian seragam. Pakaian seragam yang dibekalkan oleh majikan di setengah premis makanan seperti restoran, kantin, kafeteria dan catering. Ia merupakan tindakan yang baik untuk menjaga status, identiti atau pencenamaan brand terhadap premis dan secara tidak langsung memberi perlindungan terhadap pencemaran kepada makanan yang disediakan dan dihidangkan. Pakaian seragam hendaklah sentiasa dibersihkan bagi mengelak daripada pencemaran dan ianya tidak dipakai sebagai pakaian harian. Bagi kilang-kilang memproses makanan, perkara ini perlu diberi penekanan yang serius sebagai langkah untuk mengurangkan pencemaran terhadap makanan yang disediakan. Penggunaan dan pemilihan pakaian seragam yang berwarna cerah, bersih dan sesuai juga penting supaya sebarang kotoran akan mudah dikesan dan juga sebagai syarat kebersihan. Seterusnya, pakaian harian. Pakaian harian juga sentiasa dipakai oleh pengendali makanan ketika melakukan kerja-kerja menyediakan makanan di kebanyakan premis makanan, contohnya di gerai-gerai dan restoran. Sebab wajib memakai pakaian harian yang bersih dan menutupi semua anggota badan adalah sesuai jika kerja-kerja pengendalian makanan itu dilakukan di rumah, tetapi tidak sesuai jika memakai pakaian harian di gerai atau restoran kerana ia boleh mengundang pencemaran dari luar ke dapur tempat penyediaan makanan. Terdapat juga pengendali makanan memakai apron untuk melindungi pakaian harian mereka daripada tercemar. Memakai pakaian harian yang bersih, sesuai dan wajar serta tidak menyumbang kepada apa-apa pencemaran dan baju yang bersih, sesuai dan berwarna cerah atau apron berwarna cerah, penutup kepala dan kasut atau apa-apa pakaian sesuai adalah diwajibkan di bawah undang-undang. Yang ketiga, apron. Penggunaan apron adalah lebih ringkas, mudah dipakai dan dibersihkan. Sesuai untuk dipakai di rumah atau di gerai-gerai dan restoran berbanding pakaian luar. Semua pengendali makanan bagi gerai-gerai, restoran, kantin dan penjual-penjual makanan di pasar tani dan pasar malam adalah digalakkan memakai apron apabila mengendali makanan. Apron seperti juga pakaian-pakaian pelindung yang lain mestilah berkeadaan bersih dan berwarna cerah. Pemakaian apron yang betul dapat mengurangkan pencemaran silang antara pakaian harian yang dipakai oleh pengendali makanan dengan makanan yang disediakan atau dikendalikan. Yang keempat, penutup kepala. Semua individu yang mengendali makanan atau terlibat dengan pengendalian makanan perlu melindungi rambut atau kotoran dari kepala mencemari makanan. Bahagian kepala sama juga seperti anggota badan yang lain berkemungkinan mempunyai bakteria dan kulat, serangga dan lain-lain kotoran. Rambut dan pencemaran-pencemaran lain atau kotoran lain dari kepala yang tidak dilindungi seperti rambut itu sendiri, berkelumur boleh terjatuh ke dalam makanan semasa penyediaan atau menghidangkan makanan kecuali kepala pengendali makanan itu dilindungi. Penutup kepala seperti topi, tudung dan lain-lain lagi boleh mengelakkan pencemaran rambut yang gugur ke dalam makanan yang disediakan atau dihidangkan. Seterusnya, sarung tangan. Tangan adalah anggota badan yang kerap bersentuh dengan makanan. Oleh itu, ia perlu dibersihkan setiap hari sebelum memulakan kerja-kerja penyediaan makanan atau selepas ketandas. Selepas menyentuh muka, terutamanya hidung, mulut atau telinga. Selepas mengendalian makanan mentah, sampah sarap dan tugas-tugas lain berkaitan pembersihan. Selain membasuh tangan, penggunaan sarung tangan adalah yang bersih dan betul ia dapat mengurangkan pencemaran silang. Selain itu, penutup muka. Tujuan utama penggunaan penutup muka adalah untuk menutup mulut dan hidung bagi menghalang makanan tercemar disebabkan mulut dan hidung pengendali makanan. Mulut dan hidung mengandungi bakteria, batuk dan bersin misalnya merupakan fenomena biasa berlaku terhadap pengendali makanan semasa penyediaan makanan dan ini juga merupakan salah satu cara penyebaran organisma dari mulut dan hidung. Tabiat pengendali makanan seperti menyapu, mengorek hidung dan mencukir gigi tanpa disedari juga mengundang ke arah pencemaran makanan yang disediakan atau yang dikendalikan. Penggunaan penutup muka dan hidung oleh pengendali makanan sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan pencemaran makanan. Yang terakhir, kasut bot. Pergerakan pengendali makanan dengan pemakaian kasut yang tidak betul seperti slipper boleh menyebabkan makanan dicemari oleh percikan air lantai dan habuk selain daripada keadaan lantai yang licin dan boleh mengundangkan bahaya kepada pengendali makanan.
Permukaan lantai di bahagian dapur mungkin berhabuk, basah, licin dan kotor. Kasut hendaklah bersih daripada sebarang kekotoran seperti tanah, najis dan habuk, dan sebaik-baiknya tidak memakai kasut luar atau kasut yang dipakai dari rumah ke dalam dapur primus makanan. Akhir sekali, kasut yang sesuai, bersih dan selamat dan tidak menyebabkan pencemaran hendaklah dipakai oleh pengendali makanan, khususnya bagi industri-industri pemprosesan makanan disimpan di tempat yang selamat di dalam kilang tersebut. Seterusnya ialah keperluan pengendali makanan dan kaitannya dengan kawat kek. Kaedah ini bermaksud apapun cara atau jalan perlulah mempunyai hukum-hukum yang dimaksudkan. Sekalipun maksud yang hendak dicapai adalah buruk atau jahat, maka sebarang bentuk dan wasilah adalah ditegah. Jika difahami sebarang bentuk maksud dan tujuan itu baik sekalipun, tetapi tidak harus digunakan untuk mencapai ke arah itu kecuali dengan cara-cara yang sepatutnya dan seharusnya. Jika sumber itu haram, maka tetap haram untuk mengambilnya. Contohnya, menjual anggur adalah harus pada asalnya. Tapi jika diketahui bahawa pembeli mahu membeli bagi proses menjadikannya arak, maka jualannya kepadanya adalah haram. Begitu juga dalam isu menjual senjata kepada seseorang atau kumpulan yang mahu merompak, maka hukumnya adalah haram. Inilah yang dimaksudkan dengan yang haram menggunakannya, haram memperolehinya. Dalam surah Al-Maidah, ayat yang kedua. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, iaitu maksiat dan pencerobohan. Dalam keperluan pengendali makanan ini juga, mereka harus amanah dalam menjalankan tugas dan amanah mereka dalam pengurusan makanan. Biarpun tiada yang melihat, Allah sentiasa melihatnya. Ketika itu, berbuat apa sekalipun. Dalam industri ini, kita perlu menjaga makanan dan minuman yang dikendalikan dengan sebaiknya. Maupun ada setitis atau sedikit pun makanan atau minuman yang haram, kita tidak boleh mengambilnya dan haram untuk memperolehinya. Dalam hadis Nabi yang bermaksud, dan sesiapa yang jatuh atau terjebak dalam perkara yang syubhah akan terjebak kepada perkara haram. Seperti pengembala yang menggembala di pinggir atau di sekitar kawasan larangan, dibebani akan masuk ke kawasan larangan. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam dan juga sebagai pengendali makanan tidak harus mengabaikan perkara ini. Sekalipun ada yang memaksa untuk tidak berlaku jujur dalam pengendalian makanan ini. Contohnya, memakan daging babi atau minum arak adalah haram. Maka mengurusnya atau menjual kepada orang lain tetap haram hukumnya. Seterusnya, tindakan pemerintah terhadap rakyat harus terikut dengan kemaslahatan. Kaedah ini bermaksud tindakan yang dilaksanakan oleh kerajaan haruslah selaras dengan kepentingan masyarakat dan rakyat keseluruhannya. Sebagai pengendalian makanan, kita harus amanah dalam melakukan tugas, begitu juga pemerintah dalam melakukan tugasnya terhadap rakyat. Oleh itu, pemerintah harus memikirkan jalan penyelesaian sesuai dalam menyelesaikan masalah yang hanya memikirkan faedah yang dapat mereka perolehi sahaja. Itu sebarang bentuk atau perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia serta dalam masa yang sama ia dapat menghalang keburukan dan kemudaratan ke atas diri mereka
adalah dianggap sebagai maslahat. Seperti definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah memandangkan manfaat dan mendatangkan manfaat dan menghalang kemudaratan. Maksudnya ialah istilah taklid al-mubah ini terdiri daripada dua perkataan iaitu taklid dan al-mubah. Taklid bermaksud kata terbitan daripada kalimah syahadah yang bermaksud mengikat atau membataskan. Al-mubah pula bermaksud pilihan yang diberi oleh Allah sama ada untuk dilakukan atau ditinggalkan tanpa ada pujian atau celaan terhadap mana-mana pilihan itu. Kaedah ini bermaksud pemerintah berhak untuk meletakkan syarat atau pengikat untuk perkara-perkara yang asalnya harus disyarat di mana syarat atau pengikat ini bertujuan untuk mentaklidkan masalah umum. Perkara-perkara ini mestilah berada di bawah skop bidang kuasa pemerintah iaitu polisi, berkaitan ketenteraan, harta benda awam dan lain-lain bidang kuasa pemerintah yang didasari atas konsep maslahah. Pengenali makanan juga mempunyai haknya sebagai rakyat dan juga sebagai seorang umat Islam. Tindakan ini juga yang diambil adalah terlalu drastik tetapi perkara itu tidak dapat dielakkan oleh kerana masalah dan kepentingan umum agar dapat mengurangkan risiko. Contohnya kerajaan mewujudkan manual persedia halal yang boleh memberi kepentingan kepada industri halal seperti wujudnya manual prosedur MS 1500 2019 bagi menyelesaikan permasalahan dalam menyediakan makanan dengan adanya keperluan am dalam pembuatan dan pengendalian makanan halal. Dengan cara itu, pengendalian makanan dapat menyelesaikan masalah yang dibendung oleh mereka. Mereka juga harus melantik eksekutif halal di kalangan orang Islam dan syarikat itu agar mudah untuk melakukan tugas yang betul dan beretika. Seterusnya, kaedah-kaedah yang digunakan adalah keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan iaitu al-yakin la yuzalu bisyak. Maksud al-yakin la yuzalu bisyak adalah sesuatu perkara yang sudah diyakini apabila timbul keraguan. Selepas itu tidak akan menjejaskan keyakinan yang ada. Keyakinan yang asal tidak boleh ditinggalkan hanya disebabkan keraguan atau syak. Berasaskan banyaknya nas yang menunjukkan apabila berlakunya syak, maka perlu kembali kepada keyakinan asal. Keyakinan bermaksud suatu perasaan dalam hati seseorang apabila dia memperolehi kepercayaan itu terhadap sesuatu perkara disebabkan terdapatnya qarinah atau bukti-bukti yang kukuh. Manakala syak bermaksud suatu keraguan dalam hati seseorang apabila ketiadaan bukti kukuh atau mempunyai bukti yang tidak meyakinkan. Contoh al-yuzalu bisyak, sesiapa yang yakin ia dalam keadaan suci tetapi syak dia telah berhadas, ia sebenarnya dalam keadaan suci. Seseorang yang sedang berpuasa telah makan di penghujung malam dan ia syak adalah telah masuk waktu subuh, puasanya sah kerana asalnya masih malam. Dan terakhir sekali, seseorang berniat berpuasa tetapi tiba-tiba ada syak, adakah fajar telah muncul atau tidak, sah puasanya kerana asalnya adalah malam. Yang kedua adalah adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum iaitu al-adat muhakkamah. Adat bermaksud sumber rujukan hukum dan merupakan kaedah fiqh asas yang kelima. Adat yang diiktiraf oleh syariat Islam dan boleh diterima sebagai salah satu sumber hukum. Sebarang bentuk tradisi atau budaya yang baik yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai malah adalah sebahagian daripada kehidupan masyarakat Islam. Terdapat dua bahagian adat. Yang pertama adalah uruf perkataan. Maksud perkataan yang berbentuk untuk mudah difahami. Uruf perkataan terbahagi kepada dua iaitu uruf hakiki yang bermaksud dapat difahami terus tanpa tanda dan uruf majazi yang bermaksud kiasan dan perlu tanda. Yang kedua merupakan uruf perbuatan.
Maksud uruf perbuatan adalah perkara yang selalu dilakukan oleh orang ramai. Uruf perbuatan juga terbahagi kepada dua, iaitu uruf am ialah perkara yang sudah menjadi adat dan sudah dikenali seluruh negara Islam. Yang kedua adalah uruf khas, ialah perkara yang dikenali di sesetengah negara Islam sahaja. Yang terakhir sekali adalah kemudaratan hendaklah dihapuskan, iaitu al-darar yuzal. Maksud al-darar yuzal adalah sesuatu perkara yang boleh menyebabkan bahaya mestilah dihapuskan dan sesuatu perkara yang berbahaya itu hendaklah dihilangkan. Jumhur ulama telah memutuskan segala yang memudaratkan kaum muslimin wajib untuk dijauhi. Rusah ialah keadaan darurat mengharuskan tegahan seperti setiap sesuatu yang dilarang oleh syarak boleh bertukar menjadi harus ketika darurat. Contohnya, harus minum arak ketika dahaga sekiranya tiada minuman lain untuk diminum demi menyelamatkan diri daripada mati kehausan ataupun membunuh binatang yang membahayakan dan merosakkan seperti anjing, gila dan ular tedung. Rumusan dan kesimpulan. Rumusan dan kesimpulan. Rumusan berdasarkan penelitian telah dilakukan tentang pengendali makanan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip fiqh dapat disimpulkan bahawa banyak kaedah yang dapat diterapkan dalam kehidupan harian untuk menjadi pengendali makanan. Secara umumnya, pengendali makanan dapat didefinisikan sebagai orang yang bertanggungjawab menyediakan makanan untuk dikonsumsi oleh pengguna. Di Malaysia, pelbagai peraturan dan prosedur yang telah dipatuhi oleh pengendali makanan untuk memastikan makanan disediakan dan dihidangkan dengan bersih dan selamat. Begitu juga dengan konsep agama Islam, pelbagai panduan dan kaedah yang diberikan untuk memastikan pengendali makanan mematuhi piawai yang ditetapkan agama. Kesimpulannya, pengendali makanan yang bagus dan mematuhi peraturan serta kaedah yang dianjurkan kerajaan dan agama pasti menyediakan makanan yang bersih dan selamat. Hal ini kerana kaedah-kaedah yang diajar oleh agama Islam meliputi semua aspek sama ada kebersihan, keselamatan dan kesucian makanan dan pembuatannya. Oleh itu, pengendali makanan yang bertanggungjawab menyediakan makanan di premis makanan terutamanya yang dimiliki oleh orang Islam perlu menitik beratkan dan mematuhi kaedah-kaedah Islam dan mempraktikannya dalam mengendalikan makanan. Sekian, terima kasih.